aku rasa macam what? Seriously? Betul kan? Hai, Assalamualaikum korang, kembali lagi dalam YouTube channel aku, YouTube channel Irma Rahim. Dan dah agak lama rasanya aku dah tak post apa-apa video dekat channel aku ni. Jadi memandangkan sekarang kita sedang dihujani dengan isu-isu yang memang setengah panas sekarang ni, jadi aku pun cubalah untuk buat satu konten berkenaan dengan isu yang tengah panas tu, iaitu isu Daisy. Aku rasa semua orang pun tahu kot. Okay lah, sebenarnya aku pun tak kenal siapa Daisy itu. Aku kenal dia melalui kes yang dia kena tangkap tu lah. Sebelum tu aku memang tak kenal siapa dia. Aku kira macam pernah nampak lah dekat video TikTok dia ke mana-mana. Tapi itu pun sebab aku nampak video tu, aku nampak nama dia. Dari situ aku tahu itu dia. Tapi memang aku tak kenal siapa dia sebelum ni. Yang penting dia memang pernah masuk rancangan berunsurkan dakwah yang dai tu lah kan, dekat TV3 kot kan. Aku tahulah kat TV tu ada pencetus ummah, ada dai pendakwah milenial. Cuma aku tak nak kenal sangat orang-orangnya kan. Bila ada kes, ada isu, baru aku akan kenal. Macam sebelum ni isu juga, itu PU mana tau yang dia ceraikan wife dia masa dia tengah pregnant sebab dia kahwin lain lah, macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi this time around, kes dai ni adalah lebih seram sikit sebab dia melibatkan kes jenayah rogol, jenayah cabul, jenayah rogol tu macam memang agak seram lah. Cumanya sekarang ni kes masih dalam siasatan. Kita tak tahu lagi dia tu memang dia bersalah ataupun dia difitnah, dan banyak sangat cerita dari sana sini. Jadinya daripada banyak-banyak cerita yang aku scroll dekat social media tu, ada satu video, dan di comment section dia ada sebut Kepengs post dekat YouTube. Aku dah tengok video Kepengs. Jadi aku pun terpanggil untuk tengok video Kepengs tu. Video Kepengs tu apa isi kandungan video tu yang buatkan orang cakap nasib baik Kepengs post isu tu, nasib baik Kepengs post video tu. Jadi semua orang tahu. Jadi aku pun nak tahu apa yang Kepengs dah post dalam video YouTube dia tu. Siapa Kepengs? Kepengs adalah seorang YouTuber juga, dan dia pun YouTuber yang sangat power. Korang boleh search lah dekat dia punya YouTube channel. Okay, jom kita sama-sama. Tapi aku akan tengok part-part yang penting je lah, yang mana ada poin-poin penting. Okay. Assalamualaikum. Video kali ni lain sikit. Aku nak cakap benda yang sangat penting. Baru-baru ni viral, gadis dakwa Daisy rogol kawan dia and bawa kawan dia pergi rumah. Aku nak beritahu korang something, dan aku rasa memang aku kena beritahu benda ni. Actually aku dah tahu lama dah kes ni, sebelum benda ni viral lagi. Okay, aku pernah jumpa Daisy pernah DM aku and WhatsApp aku. Yang buat aku trigger gila bila akak aku sendiri mengaku yang akak aku pernah kena DM dengan Daisy. Aku pun risau lah kan. Aku suruh dia screenshot lah apa yang Daisy DM tu. Okay, ni sebenarnya Syed ni pernah DM akak. Okay, so ini memang akaun dia lah, masa tahun lepas 28 Disember. Oh, thank you, power lah. Ajar lah. Kalau ajar pun pasal marketing, jual produk. Bila nak belajar ni serius. Tak tahu nak ajar apa. Sat nak belajar marketing lah. Salah orang lah nak belajar marketing Syed. Okay, so basically Syed dia akak aku, dia nak belajar marketing lah akak aku. So lepas tu dia ajak jumpa. Lepas tu dia teruskan game dia. Dia terus push akak aku, dia nak jumpa juga. Dia cakap sweet lah dengan Kepeng. Bila kita pula tiba-tiba baik. Seriously weh, kena jumpa lah weh. First kali akak aku pun macam nak jumpa dengan dia. Tapi waktu ni akak aku cakap dia annoying juga lah. Akak aku cakap, dia ni betul ke berdakwah? Apa pasal tiba-tiba chat-chat macam ni kan? Okay lah, aku tak payah nak tunjuk semua video Kepengs lah. Kalau korang nak tengok, korang boleh pergi dekat YouTube channel Kepengs sendiri. Korang boleh tengok video dia yang full. Tapi lepas apa yang aku tengok daripada video Kepengs tu, okay lah, sebelum aku tengok video tu, sebelum ni lah, sebelum yang aku just tengok orang scroll, orang komen, orang buat video pasal dia, orang cerita pasal dia, naluri aku banyak mengatakan yang kemungkinan besar dia difitnah sebab dia dai kan.
Jadinya aku rasa macam yalah, kita pun tak tahu kebenarannya lagi. Tapi bila aku tengok video Capex ni, aku rasa aku pun sedikit goyang lah. Aku rasa macam what? Seriously? Betul kan? Bukti-bukti yang Capex tu ada percentage tu quite high lah, macam betul. Macam aku pun goyang juga sebagai orang yang sekadar memerhati ni pun rasa macam benda tu is real. Macam what? Oh dah iya, faham pula kan. Cuma korang fikir, kalau betul dia buat benda tu kan, kenapa dia berani buat? Bukan seorang tau. Sebab lately ni ada lepas kes yang itu, ada 6 lagi kes baru yang buat report pasal Daik Said. Ramai ya, 6, 7. Tapi korang fikir tak? Satu, okay, kalau betul dia buat, kenapa perempuan tu boleh ikut dia? Kenapa perempuan tu boleh terpedaya? Pukul 1 pagi kot. Dia kata macam dah tentu pukul 1 pagi tu tak sesuai kalau aku nak pergi rumah orang bujang kan. Lepas tu rumah dia tu pula, dia macam senang je nak buat perempuan, macam tak ada macam guard ke, yang orang-orang yang nampak ke yang boleh buat dia kena tangkap basah ke kan. Macam senang je dia buat kerja tu. Macam polis pun ada buat pernyataan modus operandi dia macam tu lah. DM dekat Insta, lepas tu WhatsApp ajak makan, lepas tu ajak ke rumah. Macam pelik. Lepas tu kenapa setelah setahun, setelah sekian lama, baru perempuan-perempuan itu nak buat report. Kat situ pun ada macam tricky sikit lah. Macam pening lah. Lepas tu pula aku ada terjumpa satu post dari dekat TikTok lah. Aku tak tahu lah dia ni pro Padai tu ke ataupun siapa, tapi yang dia tulis kat situ, dia ada bukti yang akan menunjukkan 99.9% yang Daik Said ni tidak salah. Yang Daik Said ni sebenarnya sekadar difitnah saja. Tapi itulah, kita tak tahu kebenarannya lagi. Macam kalau korang rasa macam mana? Lepas tu yang menjadi kemuskilannya juga dekat, aku tak pasti dekat Twitter ke, sebab aku tak Twitter. Dekat Twitter ada sahabat pada mangsa, dia ada postkan bukti-bukti yang mana mangsa itu memang berada di dalam bilik Daik Said. Dalam keadaan yang katanya mangsa tu adalah depresi dan sebagainya. Dalam keadaan yang macam tu, kenapa dia masih sempat lagi nak ambil gambar bilik Said, Daik Said tu? Dia boleh macam seolah-olah nak, macam dah plan nak ambil gambar kat bilik Daik Said tu, nak menunjukkan yang dia ada dekat bilik Daik Said tu, dan macam sengaja untuk jadikan bukti untuk sesuatu. Macam planning macam tu. Takkan Capex pun tak nak fikir pun bukan. Tapi betul juga, takkan nak Capex tu nak buat apa Capex tu nak dengki dengan Daik Said. Kalau memang tak ada bukti-bukti yang tu, takkan Capex hanya nak buat video tu tak? Tapi entahlah, aku macam Mas dah fikir. Tapi bila dah banyak sangat input pasal Daik Said ni, jadi aku jadi macam curious, macam nak tahu, macam nak kongsikan apa yang aku rasa. Okay, lepas tu tak cukup dengan tu, ada seorang selebriti, artis kat Malaysia ni, kalau korang kenal nama dia Aisyah Azman. Yelah yang dia ada kat sini yang cantik tu. Dia pun berani buat pernyataan, macam dia cakap dekat Insta story dia kot, macam speak up girl, speak out, macam terus je buat report. Siapa-siapa yang pernah jadi mangsa dia tu, gila buat report. Kita kena tunjukkan benda macam seolah-olah yang memang Daik Said tu confirm memang salah tu. Gitu. Lepas tu pernyataan polis pula seolah-olah memang menunjukkan yang Daik Said tu memang salah. Pernyataan polis tu menunjukkan bahawa macam Daik Said menggunakan modus operandi yang sama. Dia kata dia DM, lepas tu dia bawa pergi rumah, lepas tu berlaku benda tu, yang berlaku pencabulan, lepas tu mogul, seksual tabik tu semua dekat rumah dia sendiri. What? Macam dia tu fikir macam senangnya lah dia nak buat kerja tu seorang. Dia takkanlah tak ada kawan-kawan rapat dia yang tahu kerja dia tu. Cuba panggil kawan rapat dia. Lepas tu satu lagi, screenshot yang dibuktikan tu, macam screenshot nombor telefon Daik Said tu, mungkin edit, siapa tahu kan. Aku ni dah macam makeup Daik tu kan, bukan maksudnya macam kita macam fikirkan benda tu kalau fitnah, teruk kalau fitnah weh. Tak
dahsyat juga kalau ni fitnah yang betul-betul dahsyat lah kalau fitnah lah. Tapi kalau betul berlaku, kita doakan semoga dai Said itu macam bertaubat ataupun macam ini adalah aib yang dibuka oleh Allah untuk dia supaya dia berubah, ya kan? Kita fikir yang positif lah, kita doa yang baik-baik. Cuma kita sebagai pemerhati ni, kita pun macam curious nak tahu apa kesudahan episod kes Datuk Said ni. Satu lagi pula, bapa dia sendiri, ayahanda dia sendiri pun ada orang buat pernyataan dekat laman Facebook dia, seolah-olah macam dia tahulah memang anak dia tu salah. Dia cakap macam saya hanya mampu memberikan nasihat kepada sekian-sekian. Lepas tu ada juga pernyataan dia kata kepada mereka-mereka yang pernah menjadi mangsa kepada beliau itu, silalah buat laporan kepada polis untuk siasatan, dan saya tidak akan membackup anak saya tu. Macam tu lebih kurang macam seolah-olah dia mengiyakan yang anak dia memang begitu. Aku pening, aku tak boleh hadam benda kata, what? Oh my god. Okey, kesimpulannya kat sini daripada kes ni bukan daripada mangsa, bukan daripada Datuk Said sendiri. Yang kita boleh simpulkan adalah kepada wanita-wanita perempuan di luar sana, apapun masalah, apapun problem, apapun depresi yang korang hadapi, korang jangan mudah untuk percaya kepada lelaki. Tak kira lelaki tu ialah ustaz ke, orang baik ke, macam-macam boleh berlaku. Okey, ini belum mengesahkan belum tentu yang Datuk Said itu salah dan belum tentu mangsa tu yang betul. Tapi generally kita ambil iktibar daripada isu ini. Perempuan kena lebih hati-hati. Okay, takkanlah kau betul-betul fikir pukul 12 malam, pukul 1 pagi tu orang lelaki ajak balik rumah. Kau ingat apa dia nak belajar kau balik rumah tu, nak mengajar kau, nak belajar marketing, nak belajar sampai malam ke apa? Kau ingat nak belajar lain adalah kan. Jadi mau ingat lah, sendiri mau fikir lah kan. Aku pening kena perempuan ni, senang sangat percaya. Tapi aku nak tekan kat sini, aku masih lagi atas pagar, aku tak ada berpihak kepada mana-mana. Cuma isu kat sini, kenapa buat report terlalu lama, kenapa perlukan kawan untuk mendedahkan semuanya, kenapa Datuk Said tu berani nak buat benda-benda yang macam tu sedangkan dia memegang title da'i tu. Macam semacam dia tak boleh nak berfikir kan, dia macam terlalu berani. Kenapa? Banyak sangat kenapa yang kadang-kadang aku pening nak fikir. Lepas tu daripada video Kepeng tu sendiri, Kepeng pun dia cakap, Kepeng pun dia cakap kakak dia pun dah pernah kena DM dengan Datuk Said. Satu lagi aku nak tanya, Datuk Said ni dia ada tak macam moderator dia ataupun siapa-siapa yang jaga Instagram dia ke, TikTok dia ke, Facebook dia ke, ada tak orang yang handle? Adakah dia sendiri yang menjawab message dekat situ ataupun ada PA dia ke yang menjawabkan macam ni tu kan, yang boleh ada screenshot perbualan antara dia dengan mangsa, atau memang dia sendiri yang type semua tu? Lepas tu ada suara dia juga, ada voice message dekat WhatsApp juga kan. Dan itu pun macam tanda tanya juga, betul ke suara dia? Tapi kalau dengar tu macam betul lah suara dia, macam kau ke? Macam tu. Okay lah, aku pun malah nak pening kepala. Cukuplah kita orang kata apa, berkongsi rasa, berkongsi orang kata pendapat tentang isu ni. Yang aku harapkan sekarang ni polis dapat menjalankan tugas dengan telus, dapat siasat kes dengan betul supaya yang teraniaya akan terbela nasibnya. Tak kira lah siapa yang teraniaya, tak kira lah mangsa ke teraniaya, tak kira lah atau sama ada da'i tu pun yang ataupun da'i tu sendiri yang teraniaya, mungkin difitnah ataupun apa. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan polis akan dapat menghuraikan kes ini sebaik-baiknya. Dan semoga isu ini akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat lah. Sebab aku rasa bukan aku je yang nak gila, aku rasa fans dia sendiri, peminat dia sendiri, ada penyokong dia sendiri memang akan rasa macam tengah gila sekarang ni, macam desperate sangat nak tahu kebenaran yang sebenarnya apa. Jadi kita bersabar dan kita doakan yang baik-baik, semoga kes ini akan terurai dan kita akan dapat tahu sama-sama apa sebenarnya yang berlaku, kenapa, apa, di mana, mengapa dan apa kan. Itulah. Okay, kawan-kawan, terima kasih sebab korang tengok video aku ni. Aku sekadar berkongsi dan aku sekadar mereact
mereactkan sahaja video pada Cappings. So, sekali lagi kalau korang nak tengok video penuh dia, korang boleh pergi dekat Cappings punya YouTube channel, dia ada full video kat situ, dan korang nilaikan sendiri apa sebenarnya dan betul ke tidak apa yang Cappings sampaikan tu, dan kita sama-sama buat penilaian sendirilah. Tapi kita jangan hukum, kita jangan judge dia terus kita cop dia yang salah. Kita doakan yang baik-baik. Kalau betul dia salah, mudah-mudahan dia dapat hukuman yang setimpal dan dia akan bertaubat, dan dia tak akan dapatkan lari ke mana-mana pun. Dia dah ditangkap di dunia ini, memang akan dapat hukuman kalau dia bersalah, dan dia memang confirm akan dapat hukuman balasan di akhirat nanti. Okey, apa-apa kita doakan yang baik-baik dan semoga semuanya akan terjawab. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, dan itu saja. Okay, bye.